Dan selamat pagi. Terima kasih kepada saudara Jahrul, pengurusi majlis, yang saya hormati ahli panel, tuan-tuan, puan-puan. Seperti mana yang kita sedia maklum, kes pertama COVID-19 di Malaysia dikesan pada 25 Januari 2020. Dan gelombang pertama kes COVID bermula pada 16 Februari dengan mencatatkan bilangan kes seramai 22 orang. Kini telah melalui beberapa gelombang dan bilangan kes dalam trend yang semakin meningkat. Unjuran pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, statistik kes baru COVID-19 kemungkinan meruncing dengan unjuran 8,000 kes sehari menjelang minggu ketiga Mac depan. Sekiranya nilai kebolehjangkaan melepasi kadar 1.2%. Jadi untuk mengengkang penularan COVID-19, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa mulai 18 Mac 2020. Kita juga telah melalui pelbagai tempoh PKP dan yang terkini dilanjutkan sehingga 4 Februari 2021. Sri Paduka Baginda turut memberi perkenan untuk tempoh pelaksanaan darurat sehingga 1 Ogos 2020 atau sehingga satu tarikh yang lebih awal. Tuan-tuan, puan-puan, pada 27 Mac 2020, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Seterusnya pada 6 April 2020, ditambah lagi dengan pakej prihatin SME. Dan baru-baru ini, pada 18 Januari, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pakej permai setelah pelaksanaan PKP 2.0. Jadi soalan saya yang pertama kepada Prof. Jamal, berkaitan pakej prihatin, pakej SME dan yang terkini pakej permai, apakah impak yang dijangkakan? Adakah ia memenuhi apa yang diperlukan oleh rakyat selaku pengguna, pekerja atau pengusaha, terutamanya pengusaha mikro dan SME? Prof. Jamal. Unmute, Prof. Prof. Jamal, unmute je. Unmute, Prof. Unmute. Prof. Jamal. Okay. Now, is it okay? Terima kasih, Prof. Moderator. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada semua. Baik, berbeza dengan pakej-pakej yang terdahulu, kita dah ada 5 pakej yang apa yang disebut sebagai pakej stimulus ataupun pakej rangsangan, walaupun bagi saya ini lebih kepada pakej yang berbentuk defensif untuk kita mengelakkan daripada kesan negatif yang lebih besar lagi. Baik, berbeza dengan pakej-pakej yang terdahulu, kali ini PKP yang kedua ni, suasana ekonomi jauh lebih baik. Kita lihat sebahagian besar aktiviti ekonomi berjalan walaupun mungkin tidak sepenuhnya, masih lagi ada kekangan-kekangan tertentu, masih lagi perlu mengikuti SOP yang tertentu. Tetapi yang jelas berbeza ialah suasana ekonomi tidak tertutup sebagaimana di pusingan awal PKP dahulu. Jadi pakej permai yang terbaru, walaupun kalau kita sekilas baca, sekilas dengar macam tak banyak berbeza dengan pakej-pakej yang terdahulu. Ramai yang kata macam tu. Tapi bila kita perhatikan secara teliti, sememangnya kita tidak boleh lari daripada 3 tema besar. Aspek kelangsungan perniagaan, aspek kebajikan rakyat ataupun kesejahteraan rakyat dan tidak kurang pentingnya, bahkan mungkin paling penting ialah aspek kesihatan. Jadi segala
aktiviti ataupun program rangsangan ataupun defensive measure ini tidak boleh lari daripada ketiga tema besar ini. Dan kita juga perhatikan ada beberapa aspek yang baru, walaupun mungkin masih berbentuk lanjutan, tapi ia adalah satu yang baru. Dari segi extension itu sendiri merupakan satu aspek yang baru. Kita ada apa yang disebut dalam konsep mikroekonomi. You can be better off with a little bit more. Kita boleh dalam keadaan yang lebih baik dengan pertambahan yang sedikit. So sebahagian besar package yang ada adalah masih lagi berbentuk extension, walaupun kuantumnya sedikit, but it is a lot better with this a little bit more. Baik, ada tiga yang saya nampak yang agak ketara yang merupakan satu aspek, walaupun aspek extension, tapi dia adalah agak signifikan. Yang pertama adalah subsidi upah. Dia merupakan satu extension daripada tema yang terdahulu. Kali ini lebih diperluaskan lagi dan amountnya walaupun tidak sebesar dulu, tapi berbanding dengan jumlah peruntukan yang ada sebanyak 15 bilion, 1 bilion diperuntukkan untuk subsidi upah. Saya rasa agak substantial. Kemudian skim keselamatan sosial pekerja bagi mereka yang bekerja sendiri sebanyak 24 juta. Dan yang ketiga, skim insurans pekerja prihatin yang memperuntukkan pembayaran dan alokasi 30% daripada gaji pekerja bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Ini sebahagian besar ni adalah tema lama, lanjutan daripada yang terdahulu, tapi saya fikir lanjutan itu sendiri merupakan satu aspek yang baik, yang mengambil kira perkembangan terbaru, iaitu pusingan yang kedua PKP, dan juga mengambil kira bahawa suasana ekonomi jauh lebih terbuka berbanding dengan dahulu. Kemudian dari segi grant khas untuk small businesses, microcredit dan juga peruntukan untuk merancangkan lagi e-dagang. Kesemua ini walaupun ia tema lama, merupakan extension of something yang kita dah dengar dari dulu, but yet is something yang substantial, yang saya fikir memberikan kesan yang agak ketara dalam konteks PKP 2 inilah. Itu pandangan saya, Prof. Hassan. Baik, terima kasih Prof. Jamal. Tuan-tuan, puan-puan, dari ucapan bajet yang amat berhormat Perdana Menteri 20 untuk bajet 20 untuk bajet tahun ini, dimaklumkan yang talian sokongan psikososial Kementerian Kesihatan menerima lebih daripada 35,000 panggilan telefon sejak Mac hingga Oktober 2020. Ini berikutan daripada masalah tekanan perasaan, kegelisahan dan kemurunan. Jika dilihat dari data PDRM untuk tempoh 18 Mac hingga 30 Oktober 2020 juga mencatatkan angka 266 kes bunuh diri. 78% lelaki, 43% di negeri Johor, Selangor, Kuala Lumpur, 25% akibat masalah hutang, 24% juga masalah keluarga, 23% masalah rumah tangga, 15% masalah cinta, 13% masalah dadah. Jadi soalan saya pada Prof. Datuk Muhammad Hatta, bagaimana Prof melihat impak endemik dan PKP terhadap kesejahteraan hidup, khususnya kesihatan mental di Malaysia? Kes bunuh diri dan cubaan bunuh diri dilaporkan telah meningkat semasa PKP. Bagaimana kita menangani punca dan masalah ini? Datuk? Ya, Assalamualaikum Prof. Hassan Ali dan para audiens sekalian. Dua perkara saya nak tekankan di sini. Pertama, kita rasa sedih dengan keadaan bunuh diri dan juga tekanan yang baru bila PKP dilaksanakan. Dalam masa yang sama, kita dah setahun berdepan dengan pandemik ini. Jadi sudah sampai masanya kita sebagai masyarakat dan juga rakyat
mencari jalan bagaimana kita dapat mengukuhkan jiwa kita, dan jiwa ini merangkumi dua aspek: cara kita berfikir, cara kita beremosi, kognisi dan emosi dalam suasana yang amat menekan ini. Jadi ada banyak cara untuk kita mencegah dan juga mengatasi keadaan tekanan jiwa yang sudah pasti serius ini dalam negara Malaysia khususnya. Di sinilah hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan perlu diperkukuhkan. Keterampilan kita berinteraksi, keterampilan kita berhubung antara satu sama lain mesti dilaksanakan dengan cara yang tidak boleh sama seperti pra-pandemik. Ini merupakan skill, communication skill dan juga cara berhubung untuk pertama mengukuhkan jiwa kita dan kedua mencegah tekanan jiwa. Kita mesti sedar bahawa ada 4 ranah, 4 domain hidup kita yang perlu kita jaga. Physical, psychological, social dan spiritual. Fizikalnya kita perlu pastikan suasana bilik kita, rumah kita dalam keadaan yang bersih. Ini bercakap tentang rumah, bilik mereka yang bujang, mereka yang berkeluarga, mereka yang duduk bawah satu bumbung, tinggal satu bumbung, 3 generasi. Ini semua bukan senang, bukan mudah. Dari sudut psikologi, berfikir, beremosi, kita perlu terima bahawa ini adalah kebiasaan baharu, norma baharu. Dan kita berdoa. Doa itu sangat penting, aspek kerohanian spiritual kita. Kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat handai kita, untuk masyarakat, negara dan juga dunia. Kita tidak boleh doa untuk diri kita saja. Tidak. Sekarang inilah kita mesti berdoa untuk dunia. Kerana jika Malaysia insya-Allah satu hari nanti bertambah sihat, tidak guna jika negara-negara jiran masih tidak sihat. Dari sudut kemasyarakatan, cara kita berhubung dalam suasana norma baru ini mestilah kita pelajari dan kita ubah suai. Ini realitinya. Dan wallahu alam, besar kemungkinan realiti ini akan bertali arus mungkin setahun 2 lagi, wallahu alam. Itu pembukaan saya, Prof. Hassan. Terima kasih, Datuk. Tuan-tuan, puan-puan. Soalan saya seterusnya pada Prof. Dr. Syam Rahyu. Sebelum ini kita tahu 10 orang matan Presiden Majlis Peguam mengeluarkan kenyataan bersama mempersoalkan kewajaran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kabinet memberi nasihat kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Mereka berhujah bahawa pandemik COVID-19 dapat dikawal oleh Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Penjangkit 1988 dan PKP. Oleh sebab akta sedia ada dan PKP mampu menangani masalah keselamatan ekonomi dan ketenteraman awam susulan pandemik COVID-19. Jadi soalan saya pada Prof, sejauh manakah justifikasi kerajaan itu memadai untuk dilaksanakan darurat? Prof Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya pertamanya mengucapkan terima kasih kepada Akademi Profesor Negara kerana mengundang saya untuk bersama-sama memberi pandangan dan membincangkan
hal yang begitu penting dan kadang-kadang menjadi panas dalam keadaan negara kita sekarang. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan ahli panel yang sebelum ini telah mengutarakan pandangan berkaitan dengan kedudukan ekonomi dan juga implikasi COVID-19 ini ke atas keadaan sosial negara kita. Terima kasih kepada Prof. Hassan kerana persoalan itu adalah persoalan yang dikemukakan oleh Prof. Hassan itu adalah satu persoalan yang sebenarnya berlega-lega dalam kumpulan masyarakat, termasuklah juga orang-orang politik dan juga orang ramai dan mungkin juga aktivis yang seperti Prof. Hassan sebut tadi ialah pimpinan peguam ya. Jadi seperti yang kita lihat dalam pembentangan pertama daripada Prof. Jamal dan juga Prof. Datuk Muhammad Attar, ia berkaitan dengan COVID ini seperti yang kita maklum, ia memberi kesan ke atas kedudukan sosial dan juga ke atas kedudukan ekonomi. Bagaimanakah persoalan undang-undang ini boleh menyelesaikan proklamasi darurat ini? Saya bincang dari perspektif disiplin saya ya, undang-undang. Dan bagaimana persoalan undang-undang hal berkaitan darurat ini, hal berkaitan dengan COVID ini boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam konteks sosial dan konteks ekonomi seperti yang dibentangkan tadi. Jadi ramai orang memandang bahawa Akta 342, Akta Kawalan Penyakit Berjangkit boleh digunakan secara efektif ya. Ini perkataannya, ia bukan sahaja boleh digunakan tetapi akta itu hendaklah secara efektif boleh mengekang COVID-19 dan seterusnya boleh menghalang kesan-kesan negatif terhadap kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat. Ya, ini persoalannya. Jadi ramai orang menyatakan bahawa Akta 342 boleh menyelesaikan permasalahan yang dihasilkan oleh COVID-19. Persoalan saya ialah adakah benar tekaan ini, adakah benar pandangan ini? Saya cuma berkongsi pandangan ya. Sebab kita semua boleh memberi pandangan, kita mungkin benar, orang lain juga mungkin benar. Prinsip saya begitu. Cuma saya berkongsi apa pandangan saya. Adakah dengan akta ini saja ia boleh menyelesaikan permasalahan yang kita ada? Apa masalah kita ada? Dari segi ekonomi, dari segi sosial. Itu yang kita bincangkan sekarang. Kita tidak bincangkan juga dari segi infrastruktur untuk kita melawan COVID-19 ini. Contohnya infrastruktur dari segi sumber manusia, dari segi penempatan pesakit COVID, dari segi penggunaan sumber manusia untuk melancarkan MCO. Jadi kesannya ke atas ekonomi, kesan COVID ini ke atas ekonomi, kesan COVID ini ke atas sosial, kesan COVID ini ke atas penggunaan sumber manusia, infraliners, kesan COVID ini atas penggunaan infrastruktur bangunan dan sebagainya. Ini tidak boleh, dan contohnya kesan penggunaan sumber manusia dari segi penguatkuasaan MCO. Ini semua tidak boleh diselesaikan oleh Akta 342. Ya. Jadi ini pandangan saya bahawa Akta 342 hanya boleh menyelesaikan cara atau memberi panduan bagaimana untuk kita mengadakan gerakan persekatan kepada pergerakan rakyat. Itu sahaja yang boleh diselesaikan oleh Akta 342. Sebab Akta 342 ini hanya secara fokus merujuk kepada apakah arahan-arahan peraturan-peraturan yang boleh dikeluarkan oleh menteri berkaitan dengan sekatan pergerakan. Adakah Akta 342 boleh menyelesaikan masalah ekonomi rakyat? Adakah Akta 342 boleh menyelesaikan masalah dari segi penggunaan sumber manusia? Untuk menggunakan infrastruktur atau bangunan-bangunan atau perkara-perkara lain yang bukan hak kerajaan. Contohnya penggunaan hospital swasta. Boleh tak kita gunakan Akta 342? Jawapannya tidak boleh. Ya. Dan kemudiannya hal ekonomi, bagaimana kita boleh melancarkan ekonomi kita tanpa birokrasi yang panjang dan kita mahukan keputusan yang cepat dan mudah untuk kerajaan membangunkan keadaan ekonomi, melihat keadaan bagaimana ekonomi ini boleh kemakmuran ekonomi ini. Saya bukan orang yang boleh bercakap tentang ekonomi, tapi saya nampak bahawa Akta 342 ini tidak boleh menyelesaikan permasalahan berkaitan ekonomi.
Ya, itu je pandangan saya. Jadi sememangnya Akta 342, Akta Kawalan Penyakit Berjangkit ini boleh digunakan. Tapi dimensi-dimensi yang saya sebut itu tidak boleh diselesaikan oleh Akta 342. Ia hanya boleh diselesaikan dengan akta-akta lain. Ataupun dalam konteks ini caranya ialah untuk membuat deklarasi atau proklamasi darurat. Jadi dimensinya ialah contoh. Apabila kita melihat Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, ia memberikan tentang penubuhan jawatan kuasa bebas khas untuk menyiasati Yang di-Pertuan Agong dalam hal berkaitan dengan COVID-19. Ya, dia juga menyatakan tentang pengambil alihan tanah, bangunan atau sebagainya dan juga sumber manusia tanpa oleh Yang di-Pertuan Agong dalam keadaan darurat. Dan ini yang saya nyatakan tadi tidak boleh dilakukan oleh Akta 342. Jadi apabila dimasyhurkan ordinan darurat, kita nampak beberapa aspek yang hanya boleh ditangani oleh undang-undang darurat seperti pengambil alihan pentadbiran ke atas penggunaan bangunan ataupun sumber manusia. Ini yang nak dikurangkan dalam konteks darurat ini. Cuma pada ketika ini saya mengharapkan kerajaan memberikan lebih penerangan, lebih perincian tentang bagaimana kerajaan memerangi COVID dalam keadaan darurat ini. Ia telah dijelaskan dalam Essential Powers, Ordinan Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Dan saya mengharapkan ada satu ordinan lain yang khusus memberi bagaimana kerajaan akan menangani COVID-19 ini. Ya, sama ada dari segi bentuk kesan ekonominya ataupun mungkin peluang-peluang berlakunya sabotaj ekonomi itu, bagaimana tindakan kerajaan dan bagaimana penggunaan hospital swasta contohnya secara yang lebih detail. Kalau saya lihat juga kepada projection ataupun anggaran yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan bahawa mungkin pada suatu hari kita akan mengalami ataupun mendapati dengan meningkatnya kes tu daripada kita pernah mencecah 4,000 kes dan dikatakan kita mungkin boleh mencecah ke hingga 8,000 kes. Dan saya mengharapkan ordinan COVID-19 ini boleh juga meredakan atau boleh menggunakan tindakan-tindakan yang sewajarnya dalam bidang dalam purview darurat itu untuk menggunakan untuk dicegah daripada sampai kepada 8,000 sehari sehingga melumpuhkan infrastruktur kesihatan kita. Ya, saya fikir itu saja pandangan saya pada pusingan pertama ini, ya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Syam Rahyu. Jadi seterusnya soalan saya kembali semula kepada Prof. Jamal. Prof. Jamal, jadi kita melihat impak COVID dan PKP ini banyak memberi kesan kepada golongan pekerja, pengusaha, mikro dan SME. Dan ekonomi kita juga disumbang sama ada dari segi pendapatan atau pekerjaan oleh dua golongan ini tadi. Jadi sejauh mana kita melihat pakej-pakej rangsangan yang sedia ada termasuk perubahan global yang berlaku membantu golongan ini. Prof. Jamal. Baik, tentang pakej-pakej rangsangan yang disasarkan untuk businesses dan juga rakyat secara umum. Saya fikir ini lebih kepada defensif, kepada satu usaha untuk mengurangkan kesan negatif terhadap SMEs khususnya dan juga rakyat secara umumnya. Ia mungkin tidak akan signifikan dari segi upayanya untuk melonjakkan ekonomi, kerana khususnya ekonomi Malaysia ini sangat terbuka, ya. Dia sangat terkait dengan suasana ekonomi global. Apabila ekonomi global terganggu akibat pandemik, dia akan menjejaskan juga prestasi ekonomi eksternal kita. Walaupun
kita lihat di akhir ini, sebelum PKP 1 kita dapati ekspor kita juga semakin meningkat, ya. Petanda ke arah recovery itu berlaku. Jadi untuk kita betul-betul kembali pada suasana sebelum pandemik, khususnya tahun 2019, saya fikir suasana ekonomi global perlu kembali pulih, ya. Dia akan menarik juga ekonomi kita bersama untuk turut pulih. Jadi pakej yang sediaan ini adalah lebih kepada usaha untuk defend, untuk kita mengekang daripada kesan-kesan negatif yang lebih besar lagi lah. Dan kita tidak boleh lari daripada tema-tema yang asas, tema-tema seperti contohnya grant house untuk merangsang microkredit khususnya pada sektor mikro dan juga PKS. Begitu juga subsidi upah. Ini satu sektor, satu aktiviti ataupun satu package yang sangat baik, dan kita perhatikan dalam package yang terbaru dia terbuka untuk semua sektor. Walaupun bagi saya secara peribadi fikir bahawa mungkin lebih baik kalau kita sasarkan subsidi upah sebesar 1 bilion ini kepada sektor yang masih lagi terkekang, contohnya sektor pelancongan ataupun sektor yang mana aspek human contact itu tak dapat dielakkan, instead of kita beri pada semua sektor yang saya rasa dah mula recover, sebab ekonomi kita masih boleh beroperasi walaupun tidak sepenuhnya. Jauh lebih baik berbanding dengan pusingan PKP yang terdahulu. Jadi itulah pandangan saya, dia lebih pada defensif, lebih pada mengekang kesan negatif tadi. Dia mungkin tidak menjana pertumbuhan baru, but at least dia mengekang, dia maintain upaya proses ekonomi untuk berterusan supaya tidak lagi lebih buruk. Terima kasih Prof. Jamal. Saya sambung berkaitan dengan darurat ini Prof. Jamal. Jadi kita melihat dalam keadaan negara ASEAN lain, FDI mereka meningkat. Dan dengan pengisytiharan darurat ini, darurat di Malaysia, adakah pengisytiharan darurat ini meningkatkan keyakinan pelabur atau mengurangkan keyakinan pelabur terhadap negara kita? Soalan ini, isu trend aliran FDI ke Malaysia secara khusus perlu dilihat secara broader horizon. Kita kena perhatikan trend dia. Memang terdapat trend yang agak menurun dari segi aliran masuk FDI ke Malaysia. Itu satu. Yang kedua, pandemik ini sebenarnya memberi kesan pada global economy. Kita menjangkakan aliran FDI baru globally akan menurun, dan sebesar 30% itu unjuran daripada IMF. Dan walaupun kita juga perhatikan terdapat beberapa negara jiran kita lah khususnya menerima beberapa FDI, tapi sebenarnya ini merupakan reallocation of FDI daripada negara lain, bukannya bentuk greenfield, bukannya FDI yang baru untuk produce produk yang baru. Dan ini juga kita fikir bahawa tidak, bagi saya tak nampak dia sangat terkait dengan emergency declaration tadi. Kalau kita lihat trend secara lebih luas dari segi dinamika masa, ya. Baik apapun kalau kita tengok suasana ekonomi kita, as I said tadi, masih berjalan, masih diteruskan walaupun tidak sepenuhnya, tapi semua sektor kecuali sektor tertentu telah dibuka. Sedangkan kes COVID kes seharian sekarang jauh lebih banyak berbanding dengan pusingan yang dulu, 3 hingga 4,000 setiap hari. Yet ekonomi kita masih membuka, dan ini saya rasa memberi gambaran kepada pelabur khususnya bahawa our economy is not really in bad shape, because kita membuka, kita berani untuk membuka ekonomi,
walaupun dalam keadaan cases COVID yang jauh tinggi berbanding dengan dulu, saya rasa ini akan dilihat dari segi upaya kita untuk mencari keseimbangan di antara aspek kesihatan di antara penyebaran COVID-19 dan juga aspek mata pencarian penduduk. Jadi usaha untuk mencari keseimbangan ini saya rasa adalah satu aspek yang penting yang akan memberikan satu keyakinan pada pelabur, hopefully in the near future, bahawa we are not really that bad walaupun dengan deklarasi darurat. Dan ini saya percaya seperti yang diutarakan oleh Prof. Syam Rahyu tadi, bahawa kita lihat secara surface value bahawa darurat ini khusus untuk contain, untuk kita mengekang penyebaran virus COVID-19 ini daripada terus merebak, khususnya bagi aktiviti-aktiviti yang mungkin melibatkan banyak human contact, banyak aspek socializing dan sebagainya. Itu pandangan saya lah, Prof. Hasan. Terima kasih Prof. Jamal. Saya ingin bertanya soalan pada Prof. Dato' berkaitan dengan kesejahteraan hidup masyarakat ini. Apakah sistem sokongan yang ada di Malaysia sekarang ini dapat membantu individu dan keluarga yang mungkin menghadapi masalah atau kemurangan mental itu tadi? Sejauh mana sistem sokongan yang ada di Malaysia ini membantu mereka? Atau kita mungkin memerlukan sistem sokongan yang lain pada masa akan datang. Pengajaran daripada isu COVID, darurat, kemelesetan ekonomi yang berlaku sekarang ini. Ya. Saya nak mulakan sikit tentang isu hospital swasta dalam suasana darurat ini. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia perlu terus giatkan, cergaskan interaksi dan juga hubungan antara Kementerian Kesihatan dengan pakar-pakar yang di luar Kementerian Kesihatan, iaitu pakar-pakar swasta. Ini perlu dipertingkatkan terus, pertama. Kedua, bila kita bercakap tentang hospital swasta, soalan saya adalah sudahkah kita melihat secara terperinci kemudahan yang masih ada di hospital-hospital awam? Ini soalan. Soalan itu jawapannya nanti berbagai-bagai lah. Kita perlu waspada. Suasana hospital swasta dengan awam itu berlainan. Amat berlainan. Saya pernah kerja di hospital Kuala Lumpur, hospital UKM puluhan tahun. Kemudian ke hospital swasta. Jadi ada satu realiti dalam hospital swasta yang orang awam, rakyat awam mungkin tak perasan. Jika dibandingkan peratusnya pakar-pakar yang lebih tua, kita dapati di swasta lebih ramai pakar-pakar tua. Terus terang saya orang tua. Jadi saya senang cakap orang tua ni, Prof. Hasan. Kalau saya orang muda, kecil hati orang tua. Jadi orang tua seperti saya ni bila bekerja di hospital, di klinik, suasananya lain. Bila kita nak paksa menerusi darurat kita, nak paksa hospital swasta mengambil pesakit-pesakit COVID, kita jangan lupa bahawa pakar-pakar di situ lebih ramai yang tua, dan ini adalah orang-orang yang terdedah, vulnerable to the disease. Mereka yang tua, maksud saya umur 65 ke atas. Orang sihat, Prof. Hasan, yang 65 ke atas masih lagi sihat akalnya. Jadi 60, sebenarnya 65 ke atas tu kira orang tua lah. 60 tu kira belum tua lagi, tetapi sudah senior dah. Jadi kita selalu bercakap bahawa kita jaga orang-orang tua. We take care of the seniors, of the old age, people of old age. Kita tekankan tu sangat. Mereka yang
mudah terdedah, vulnerable, berpenyakit kencing manis, kemudian kanser dan pelbagai lagi penyakit. Jadi ini mesti diambil kira. Saya di antara orang yang mau kita sensitif terhadap realiti ini. Baik, soalan tadi yang Prof Hassan tanya, kemudahan sistem kita di Malaysia bagaimana bagi istilah yang saya akan parafrasanya ialah untuk mereka yang dalam suasana tekanan mental, tekanan mental. Ini satu istilah generik yang umum. Kesihatan mental, penyakit mental. Jadi bukan kemurungan saja. Kita ada 300 lebih penyakit mental dan dunia sekarang jenis dalam klasifikasi kami yang kami kongsi dengan dunia, ya, 300 lebih. Majoriti daripada 300 lebih ini akalnya sehat. Kita boleh istilah guna sane, S-A-N-E, maknanya siuman, ya. Sekelompok kecil itu hilang suasana siuman dalam akal dia. Baik, bila COVID datang, dah setahun tepat dah, dia masih mengamuk lagi. Perkhidmatan kesihatan mental kita kukuhkan. Dan kita pun pakar psikiatri, pakar psikologi, kaunselor pun menyesuaikan diri kita pada realiti ini. Jadi pada asasnya kemudahan kesihatan mental di Malaysia ini pada asasnya bila dibandingkan dengan banyak negara lain baik. Bukan sangat baik, bukan cemerlang. Sebagai misalan, kita di Malaysia 3 tahun lepas, laporan 3 tahun lepas, 2018, awal 2018, kita ada 410 pakar psikiatri, ya. Ini bermakna ketika itu, dan mungkin tak berapa beza sangat dengan sekarang, 1.27 pakar psikiatri dinisbahkan dengan 100,000 rakyat. Ya, 1.27 nisbahkan dengan 100,000 rakyat. Sebenarnya Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO menekankan bahawa sepatutnya seorang pakar 10,000 rakyat. Ini bermakna bahawa bukan 410, patutnya kita ada 4,000 orang kali 10. Ya. Jadi dari sudut itu kita tak cukup. Namun saya menghargai usaha-usaha Kementerian Kesihatan untuk yang terus memperbaiki keadaan ini. Dalam suasana COVID ini, kita terlibat dalam bagaimana kita nak dalam majlis kesihatan mental ini, bagaimana kita nak memperbaiki suasana kesihatan mental dalam negara kita. Jadi dalam keadaan tak cukup pakar, tak cukup kemudahan sana sini, kita terus berusaha. Tapi bagi saya kita tidak boleh puas hati. Kerana apa? Kerana pengalaman kita dalam suasana COVID ini adalah satu pengalaman yang sangat berharga dan kita perlu istilahnya reinvent ourselves. Kita perlu mencari cara-cara yang lebih baik untuk menangani suasana kesihatan mental dalam era COVID-19 ini. Baik, terima kasih Datuk. Saya ingin panjangkan soalan pada Prof Syam tadi. Baik, Prof Syam. Apabila kerajaan melaksanakan darurat ini, bermaksud Perdana Menteri dan Kabinet selaku eksekutif mempunyai kuasa mutlak terhadap pengagihan keuangan, memberi kelulusan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ini, di manakah semak dan imbangnya? Prof Syam? Prof Syam?
Unmute Prof. Syah. Okey, kalau kita melihat kepada isu-isu yang ditimbulkan dalam keadaan darurat ini, sememangnya persoalan demokrasi, transparansi, itu adalah suatu isu yang besar. Bercakap dalam konteks sorry tak start video lah, tak buka ni lah. Okey. Kalau dalam konteks undang-undang darurat ini, kita perlu faham darurat itu sebenarnya kan. Nama pun darurat. Ya. Dari istilah darurat ini, kalau dalam darurat itu kita mahukan juga berlakunya semak dan imbang. Itu dalam keadaan biasa sebenarnya semak dan imbang itu adalah satu kriteria utama dalam penggunaan kuasa atau penggunaan hak-hak ataupun tanggungjawab itu. Jadi dalam keadaan biasa, saya bercakap to the extreme end, maknanya dalam keadaan darurat ini kita tidak perlukan semak dan imbang. Itu extreme end, ya. Tapi dalam penulisan saya selalu menyatakan bahawa dalam apa juga hal keadaan sekalipun, seseorang itu tidak mempunyai centralization of powers. Maknanya kuasa itu tidak boleh menjadi suatu kuasa yang absolute, ya. Dan saya, nah sekarang kalau kita kata Perdana Menteri dan Jemaah Menteri mempunyai kuasa yang absolut, di manakah punca kuasa absolut itu yang ada dalam perlembagaan? Mungkin boleh menyatakan seperti yang saya kata tadilah, menggunakan parameter darurat itu, maka kerajaan boleh mempunyai kuasa absolut itu. Saya tidak nafikan dari segi undang-undang boleh buat begitu. Tapi adakah ianya bermoral kan? Itu persoalannya. Setiap undang-undang itu harus disertai dengan kemoralan. Maka dalam perundangan itu kita sebut rule of law. Ya, rule of law. Jadi dalam banyak penulisan saya juga menyatakan bahawa walaupun darurat itu dibenarkan oleh undang-undang, tetapi dalam darurat itu juga ada undang-undang. Ya, jadi ramai yang menyatakan bahawa persidangan parlimen itu adalah satu-satunya cara untuk membekalkan mekanisme semak dan imbang kepada kuasa yang dikatakan mutlak itu, ya. Jadi di sini apabila persidangan parlimen itu tidak dibenarkan oleh Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, terutamanya Seksyen 14 itu menyatakan tidak perlu ada persidangan Dewan Parlimen, tidak perlu ada persidangan Dewan Negeri, ya. Jadi rata-rata ada yang apabila mereka yang tidak bersetuju dengan ini, mereka menyatakan itu adalah satu pencerobohan terhadap demokrasi dan demokrasi is dead dan sebagainya, ya. Jadi persoalan saya ialah adakah mekanisme lain boleh diwujudkan? Sekarang dalam mekanisme undang-undang biasa tidak dibenarkan persidangan dewan. Ya. Adakah boleh diwujudkan mekanisme lain? Jadi saya mencadangkan supaya diaktifkan jawatan kuasa di bawah parlimen itu. Jabatan kuasa pengiraan wang contohnya. Itu boleh diaktifkan. Walaupun parlimen tidak bersidang, jawatan kuasa itu boleh bergerak. Maka di sini akan ada semak dan imbang. Walaupun orang mungkin menyatakan persidangan parlimen itu adalah yang terbaik untuk memberikan pandangan dari segi check and balance. Tetapi kita dalam perundangan ini, saya juga mencari cara bagaimana sekiranya plan A itu tidak boleh berlaku, iaitu persidangan parlimen, dan apa plan B. Dan saya menggesa supaya jawatan kuasa di bawah parlimen ini digerakkan menjadi mekanisme semak dan imbang supaya undang-undang darurat itu juga mempunyai parameter undang-undang. Rule of law, kedaulatan undang-undang itu ada. Itu pandangan saya. Dan itu pertama. Yang keduanya, semak dan imbang itu juga boleh berlaku dalam keadaan merujuk kepada frasa undang-undang itu sendiri. Contoh, apabila kita membuat darurat, perkenan yang di-Pertuan Agong berkenaan darurat, dinyatakan dalam satu proklamasi dan proklamasi itu diwartakan. Ya, apabila diwartakan, ia menjadi undang-undang dan ia adalah mengikat kepada semua individu masyarakat negara kita. Jadi pada peringkat pertama warta itu menyatakan bahawa
Berpunca daripada perkara 150 dalam fasa 1 Perlembagaan Persekutuan bahawa berlakunya darurat besar ke atas keselamatan negara, kedudukan ekonomi dan juga ketenteraman awam oleh kerana ancaman COVID-19. Ya. Maka tujuan proklamasi darurat itu ialah COVID-19. Jadi apa jua tindakan yang dibuat oleh kerajaan ataupun yang di-Pertuan Agong sendiri, ia hendaklah merujuk, it has to fall back on combating or fighting COVID-19 ni. Itu macam mana maknanya kita mengikat apa juga tindakan, action or inaction during the time of proclamation of emergency diikat dengan sebab kenapa darurat itu dibuat, dan kita baca kepada proklamasi darurat yang telah diwartakan. Jadi ini siapa yang akan menjadi semak dan imbang di situ? Mekanisme semak dan imbang ialah rakyat terbanyak, pegawai-pegawai kerajaan, maknanya pejabat awam, mereka yang membuat dasar dan polisi. Jadi itulah yang perlu, dan sekiranya diperlukan lagi juga pada Seksyen 2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 menyatakan ditubuhkan satu jawatan kuasa khas bebas. Ini juga maknanya pada peringkat yang di-Pertuan Agong dan pada peringkat kerajaan hendaklah menunjukkan komitmen bahawa berlakunya semak dan imbang dengan penubuhan jawatan kuasa tertentu. Ya, maknanya perlukan jawatan kuasa. Kalaulah 1969 dulu mereka merujuk kepada Mageran contohnya. Tapi Mageran itu adalah satu entiti yang ditubuhkan bagi tujuan menangani masalah darurat. Dia tidak, masa dulu tidak ada persoalan semak dan imbang dan sebagainya. Dululah, kan? Tapi sekaranglah timbul persoalan semak dan imbang itu. Jadi pada saya masa dah berubah, sebab darurat itu juga berubah, dan kemudiannya dalam soal sentimen-sentimen politik juga ada. Kita tidak nafikan bahawa sentimen politik itu adalah yang menggemburkan, menyuburkan satu hujah bahawa berlakunya semak dan imbang. Mahukan semak dan imbang. Ya. Jadi di situ saya fikir ada mekanisme-mekanisme lain. Sememangnya semasa darurat Parlimen boleh bersidang kecuali ia dinyatakan tidak boleh. Sekarang dikatakan tidak boleh. Ya. Jadi saya cadangkan jawatan kuasa di bawah Parlimen itu digerakkan secara aktif untuk meneliti tindakan kerajaan. Ataupun ditubuhkan jawatan kuasa lain. Dan begitu juga peranan orang awam dan juga peranan agensi-agensi kerajaan. Ini boleh menjadi mekanisme semak dan imbang. Walaupun pada asalnya ialah darurat itu sendiri boleh menafikan semak dan imbang itu. Tapi saya ingat rujukan saya kepada darurat 1977 ya, yang dibentangkan Akta Undang-Undang Kuasa-Kuasa Darurat bagi Tujuan Negeri Kelantan. Perdana Menteri pernah menyatakan, semasa itu Parlimen bersidang ya, Perdana Menteri pernah menyatakan bahawa sepatutnya akta di dalam masa darurat itu tidak perlu dibawa ke Parlimen. Ini jelas. Tidak perlu dibawa ke Parlimen. Boleh je kerajaan buat keputusan dan dasarnya. Boleh. Tetapi Perdana Menteri pada ketika itu mengambil keputusan untuk membentangkannya dalam Parlimen kerana menghormati demokrasi. Walaupun teriakan terhadap orang panggil keperluan semak dan imbang itu tidak wujud pada masa dahulu. Tapi kerajaan mengambil pendekatan begitu. Jadi saya ni sebagai akademik yang meneliti possibilities ataupun keadaan yang macam mana to the worst situation yang kita tidak ada semak dan imbang ini. Kita perlukan semak dan imbang ini, bagaimana harus bergerak. Kalau tiada sidang Parlimen, ada mekanisme-mekanisme lain untuk memastikan semak dan imbang, dan juga ordinan darurat itu sendiri, proklamasi darurat itu sendiri boleh menjadi satu mekanisme semak dan imbang supaya tidak berlakunya penyalahgunaan kuasa, tidak berlakunya penggunaan kuasa, overuse of powers or unuse of powers, ya, overaction or inaction. Jadi inilah saya fikir pendekatan-pendekatan berkaitan dengan semak dan imbang ini masih boleh dilakukan walaupun dalam keadaan darurat. Baik, terima kasih Prof. Saya ingat untuk sesi yang seterusnya saya buka pada tuan-tuan, puan-puan yang hadir untuk sesi untuk program hari ini untuk menanyakan soalan jika ada. Tuan-tuan, ada beberapa soalan yang saya dapat dari Facebook dan juga dalam Zoom chat ni. Yang pertama dari Facebook untuk Prof Syam Ayu.
Antara hujah yang bagi membenarkan darurat ialah untuk mempercepatkan proses membuat undang-undang, iaitu sekadar melalui ordinan daripada YDPA berbanding perbahasan di Parlimen. Begitupun, sejauh manakah urusan penggubalan undang-undang ini betul-betul signifikan kepada ekonomi negara di waktu ini? Betul-betul apa tadi? Sejauh mana gubalan undang-undang betul-betul Signifikan. Signifikan kepada signifikan. ya. Okey. Dan penguatkuasaan peraturan PKP sedia ada selama ini telah mampu membuatkan ekonomi negara ditutup sepenuhnya. Tak jelas tu apa bunyi ni, macam bunyi kipas je. Macam bunyi kipas. Boleh dengar ke? Bunyi kipas. Dia macam campur-campur kan, bunyi suara dengan bunyi kipas. Soalannya apa ya panjang sangat ni? Maksudnya dia nak kata bahawa Penguatkuasaan PKP MCO tadi dah berkesan sebelum ini. Oh, Dan dah mengapa berkesan. dah berkesan dan mengapa perlunya darurat ini? Okey, Satu. faham. Dah dua dah. Dua je. Dan saya rasa ini untuk Prof Jamal. Berapa unjuran kesan gandaan kepada suntikan pakej fiskal yang diumumkan kerajaan bernilai 15 bilion seperti diumumkan? Unjuran kesan gandaan. Ya, yang kedua, wujudkah keperluan untuk kerajaan mengumumkan pakej kedua dalam tempoh terdekat memandangkan pakej sebelum ini lebih menyasarkan peniaga berbanding kelompok masyarakat secara khusus? Perlu ke pakej kedua dalam tempoh terdekat? Ya, mungkin itu dahulu. Ya. Mungkin Prof Syam dahulu. Saya dulu. Okey. Proses sejauh manakah proses gubalan undang-undang betul-betul signifikan kepada ekonomi negara. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kepada ordinan darurat kuasa-kuasa perlu dan juga proklamasi darurat itu, ia tidak menyatakan apa-apa hal berkaitan dengan ekonomi. Ya, jadi inilah pada pandangan saya tadi, saya menyatakan satu jawatan kuasa khas perlu ditubuhkan untuk menyelidiki hal berkaitan dengan kesan COVID ke atas ekonomi sama ada perlu diteruskan darurat ataupun tidak. Jadi pada ketika ini saya mengharapkan supaya jawatan kuasa khas bebas yang akan ditubuhkan nanti juga akan terdiri daripada ahli-ahli yang bukan sahaja mewakili parti-parti politik tetapi teknokrat yang hebat yang boleh memberikan pandangan dan solusi. Bukan sahaja memberi masalah atau menyatakan data dan sebagainya. Solusi yang kita perlukan supaya jawatan kuasa ini dianggotai oleh mereka yang boleh memberikan solusi. Jangan mereka yang hanya boleh cakap masalah saja. Kalaupun mereka ini ada soalan juga berkaitan dengan wakil pembangkang dan sebagainya. Pada saya politik ini kita sepatutnya dalam jawatan kuasa ni dia adalah satu jawatan kuasa yang colorblind, impartial. Walaupun mereka adalah orang politik apabila berada dalam jawatan kuasa itu bukan menyuarakan pandangan parti politik. Tapi ialah menyuarakan pandangan yang boleh menyelesaikan masalah. Kalau masalah pelaburan tak masuk contohnya ya, apakah tindakan-tindakan yang boleh dilakukan atau penyelesaian-penyelesaian yang boleh dikemukakan oleh mereka yang berpengalaman teknokrat yang hebat dalam ekonomi ini. Jadi saya rangkumkan jawapan saya pada persoalan ini ialah sejauh mana gubalan undang-undang betul-betul signifikan kepada ekonomi. Saya fikir kita belum lagi menyentuh dalam hal itu berkaitan dengan kedudukan ekonomi. Dalam ordinan darurat kuasa-kuasa perlu tidak ada, cuma dari segi pembayaran pampasan sahaja yang disebut dalam ordinan darurat itu. Dan tidak ada apakah tindakan selanjutnya untuk memulihkan keadaan ekonomi. Saya fikir itu hal lain kerana ia bukanlah di bawah proklamasi darurat hanya COVID-19 tu. Namun untuk memberikan cadangan kepada Yang di-Pertuan Agong secara holistik, maka jawatan kuasa bebas khas ini perlulah dianggotai oleh mereka yang teknokrat dalam bidang ekonomi.
Itu saja respon saya untuk soalan pertama. Soalan kedua berkaitan dengan penguatkuasaan MCO telah berkesan sebelum ini. Ya betul, ia telah berkesan pada bulan 6, bulan 7, bulan 8, tapi ia kembali menyerang pada fasa yang lain, ya. Pada gelombang yang ketiga contohnya, dia bukan lagi 300 tapi ia 3,000. Dia bukan lagi 400 tapi dia 4,000. Jadi MCO berkesan pada masa itu. MCO bahawa Akta 342 itu berkesan pada masa itu. Sebab pada masa itu kita tidak menggunakan 50% pada infrastruktur kesihatan kita. Sekarang ini ada hospital yang telah fully utilize the infrastructure provided. Ini yang beza keadaan dulu dan kini, tahun lepas dan tahun ini. Jadi saya percaya kalaulah penguatkuasaan MCO itu boleh memberi kesan, saya fikir kita tidak menghadapi lonjakan apa panggil kes-kesnya begini, walaupun kita kata tahu oleh kerana sebab apa sekalipun ia telah berlaku, lonjakan kes itu sangat nyata. Walaupun orang kata kerana election di Sabah lah satu, orang kata kerana sporadik jenis-jenis COVID-19 ini telah datang ke Malaysia dan sebagainya. Jadi inilah yang kita perlukan, satu sistem baru. Bagaimana kita harus dapat menangani permasalahan baru. Ia tak sama dengan tahun lepas. Inilah yang kita perlu beri penghayatan, perbezaan-perbezaan yang kita hadapi ini. Ya. Jadi pada pandangan saya, kedudukan ekonomi, saya rangkumkan ya, kedudukan ekonomi dan masyarakat keadaan sosial yang kita bincangkan pada hari ini sangatlah relevan dan ia perlu ditangani dalam keadaan darurat ini dengan ordinan-ordinan yang berkaitan dan dikaitkan dengan COVID-19. Dan penguasaan MCO ini saya sebenarnya menunggu-nunggu apa yang kerajaan, action plan kerajaan ni sebenarnya untuk menyekat ataupun untuk mencegah penularan COVID ini. Sebab tu saya cadangkan satu ordinan COVID itu. Satu ordinan COVID, langkah-langkah perlu contohnya ya, yang lebih mendetail dan terperinci. Contoh ya, ini saya bagi contoh lah, saya tak mahu ini. Contoh, kalau pada bulan April, contoh, action plan kita. Kalau pada bulan April bilangan pesakit harian kita ialah 3,500, tidak pernah berubah atau ia semakin naik. Mungkin kita perlukan total lockdown dan kita memerlukan tindakan seperti moratorium untuk sebulan atau kita total lockdown sebulan dan beri rakyat kebebasan daripada hutang-hutang mereka pada satu bulan itu. Dan ini boleh kita fikirkan, dan perkara sebegini yang kita sedang tunggu-tunggu, apakah tindakan sepenuhnya yang boleh direkomendasikan, dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan kepada kerajaan untuk dibuat. Setakat ini dalam masa beberapa hari dah kita darurat ini, mungkin kerajaan sedang menyelesaikan isu-isu berkaitan dan kita mengharapkan begitu. Itu maksud saya mengharapkan seperti yang saya cadangkan tadi, ordinan COVID yang terperinci. Itu saja pandangan saya tentang soalan-soalan dikemukakan. Baik, terima kasih Prof. Soalan seterusnya tadi pada Prof Jamal. Prof Jamal. Baik, tentang unjuran tadi kan, unjuran kesan pengganda daripada package permai. Baik, ini satu soalan yang sangat menarik saya fikir. Baik, bila kita memperkatakan tentang pelunjuran ekonomi ataupun pelunjuran kesan pengganda, sangat penting kita fahami dulu apakah bentuk stimulus ataupun injection yang dilakukan dalam konteks ini dilakukan oleh kerajaan lah. Adakah 15 bilion ni berupa new injection injection fiskal yang baru ataupun merupakan alihan ataupun reallocation daripada bajet yang sedia ada, khususnya bajet 2021 dan juga bajet untuk package 4 package yang lepas ya. Baik, daripada pembacaan saya, daripada my understanding, dari segi bajet untuk package ini datang daripada penjajaran, daripada reallocation of existing budget, cuma dialihkan untuk disasarkan kepada sektor-sektor yang dianggap priority ya, in light of PKP yang kedua inilah. Dan juga daripada penghematan
bajet yang berhemah, perbelanjaan yang berhemah. So saya tak nampak di sini ada penyataan yang bahawa there is any kind of fresh fiscal injection. Jadi bermakna amount yang ada ni 15 billion yang dinyatakan untuk package Permai ini adalah part of the overall government budget yang akan dibelanjakan untuk tahun ini, dan ini sudah tentu diambil kira dalam membuat projection ekonomi, projection KDNK bagi tahun ini. Dan kita tahu bahawa semasa kita buat unjuran KDNK tahun ini, tahun lepas, kita mungkin tidak terfikir bahawa akan di sana berlaku lagi pusingan PKP yang kedua ini. Dalam keadaan ekonomi telah mula dibuka, ekonomi dah mula rancak kembali, kemudian datang pula PKP yang kedua ini dan di sana memunculkan keperluan untuk package yang baru ini. Baik, kalau bajet itu datang daripada existing budget yang ada, existing pool of budget, dan saya fikir aspek pelunjuran ini mungkin tidak berapa relevan seperti yang saya kata tadi. Bajet yang ada, bajet Permai ini, bajet untuk Permai ini lebih disasarkan untuk kita mempertahankan suasana, mempertahankan level of well-being daripada terus merudum ataupun lebih jatuh dengan lebih parah lagi. Dia bertujuan untuk mempertahankan, bukan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dalam konteks new activities. Baik, kalau kita lihat PKP yang pertama dulu, especially second quarter of 2020 last year, GDP kita merudum, merosot sebesar 17%, negative 17%. Ini tanpa adanya rangsangan ataupun package yang pertama dulu. Jadi dalam keadaan ekonomi yang tertutup, close down, lockdown masa itu, ekonomi merudum sebesar negative 17%. Baik, kali ini saya membayangkan untuk suku yang pertama ini tahun ini, dalam ekonomi yang masih berjalan dengan baik, tidak on lockdown, walaupun yang saya kata tadi masih lagi tidak sepenuhnya dibuka sebab adanya kekangan-kekangan tertentu. Saya rasa ini akan menjejaskan prestasi ataupun menjejaskan pelunjuran KDNK untuk tahun inilah. Kalau kita unjurkan, angka rasmi ialah sekitar 7%. Ini tidak mengambil kira aspek pusingan yang kedua PKP inilah. Jadi saya rasa sedikit sebanyak, mungkin tidak signifikan, sedikit sebanyak dia akan beri kesan kepada aspek GDP kita lah, walaupun tidak ketara sebab ekonomi masih dapat jalan dengan baik walaupun agak terkekang. Jadi aspek pelunjuran saya rasa agak difficult untuk kita katakan di sini because there is no new fresh injection. It's mainly using the existing budget dan lebih pada usaha untuk mempertahankan kesejahteraan yang ada daripada terus merudum dengan lebih besar lagi lah. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih Prof. Jamal. Prof Hassan. Ya, apa soalan? Ada soalan lagi. Ini ditujukan kepada Dato' Atta. Mengapa kita lewat berbagai negara jiran seperti Singapura dan Indonesia dalam usaha untuk mendapatkan vaksin? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapakah perjanjian pembelian vaksin ini sulit dan tidak didedahkan butirannya secara terperinci? Yang kedua. Dan yang ketiga, Vietnam telah membangunkan vaksinnya sendiri. Mengapa kita terkebelakang berbanding Vietnam? Terima kasih. 3 soalan tu. Perasaan ni 3 in 1. Okey, yang pertama tu kenapa lewat, tanyalah kerajaan Malaysia kan. Saya antara orang yang kalau boleh minggu depan kita ada vaksin dah. Jadi itu saya tak dapat jawab. Ya, minta maaf saya tak dapat jawab. Ya. Yang kedua tu yang ketiga, Vietnam bangunkan vaksinnya sendiri kan. Yang kedua tu apa ni Cik Zahrul? Yang kedua.
Yang kedua berkenaan tentang perjanjian pembelian yang sulit yang tidak didedahkan kepada awam ni. Baik, untuk berlaku adil kepada kerajaan Malaysia, ada kerajaan-kerajaan lain yang masih menunggu dan melihat perkembangan vaksinasi yang telah mula dah sebulan lebih di merata dunia. Ada 4-5 buah negara yang maju dan negara maju lah, ya. Dia tunggu lagi. Jadi dari sudut itu kerajaan Malaysia ini bila kita bercakap tentang kita berbincang dan kita nak buat persetujuan, nak menandatangani projek besar vaksin ini, dari sudut ini saya lebih secara profesionalnya, etika. Bila kita ini bidang perubatan yang sangat serius. Bila masuk bidang perubatan, semuanya serius, semuanya melibatkan etika. Dalam vaksin yang kita nak gunakan untuk COVID-19 ini sudah tentu kerana ia adalah vaksin yang pertama kali kita gunakan dalam hidup kita, dalam sejarah manusia. Pasal penyakit baru. Walaupun pengalaman membangunkan vaksin itu sudah puluhan tahun. Itu kita kena ingat bahawa pengalaman manusia umumnya, khususnya pakar-pakar yang membuat vaksin, pakar-pakar yang mengendalikan, merawat penyakit-penyakit berjangkit ini, pengalaman vaksin dalam sejarah manusia sudah puluhan tahun. Dengan mudah 30-an tahun. Sebab itu vaksin COVID-19 ini boleh dibuat dalam masa tak sampai 1 tahun. Ini kita kena sedar. Sementara saya jawab ni, Prof. Hassan, kita juga sedar bahawa di Malaysia khususnya dan dalam dunia umumnya ada golongan yang anti-vaksin, anti-vaxxers kita kata. Ya? Di Malaysia pun rancak juga masuk dalam YouTube dan seterusnya. Ya? Jadi keadaan begini kita perlu tenangkan jiwa kita, berfikir aspek profession, aspek sains, aspek hukum, semua kita kena bincangkan secara baik, bukan secara emosional. Malahan ada segelintir manusia di dalam dunia ni, di Malaysia mungkin ada, kata bahawa COVID-19 ni tak wujud langsung. Jadi apa guna vaksin? Jadi ini satu ekstrim. Satu lagi ekstrim, kalau nak vaksin ni kita mula bulan Disember itu. Gopoh gapah sangat. Ya, baiklah. Rumitnya sesuatu perjanjian ataupun sesuatu usaha berkaitan dengan ubat dan juga vaksin, ini mesti kita faham. Kerana apa? Kerana setiap syarikat, ni big pharma dia panggil, syarikat besar-besar, ini pun bercakap tentang big pharma ni pun kena satu webinar sejam setengah, panggil 3 pakar-pakar yang hebat, farmasinya, microbiologinya ke epidemiologisnya, itu satu benda yang sangat sensitif dan kontroversial. Ya. Ala kulli hal, saya di antara kami bila kita bercakap tentang rumitnya sesuatu perjanjian itu dalam bidang perubatan, kami menyokong kerumitan itu. Kerana apa? Kerana ini melibatkan nyawa manusia, kesihatan manusia, undang-undang. Ya, saya sendiri pergi naik turun mahkamah beberapa kali lah dalam masa saya muda dulu lah. Sekarang tua ni alhamdulillah tidak lah. Ya, masa muda naik turun mahkamah kerana pesakit saya, kerana memberi apa kita expert opinion, pendapat pakar, dan juga untuk diri saya sendiri. Jadi ini bukan kerja main-main. Tentang Vietnam ni, itu pun susah saya nak komen ni. Kalau saya komen, orang Vietnam tak suka dengar, susah pula.
Saya komen kerajaan Malaysia tak suka dengar, susah pula. Jadi saya tak mau komen lah tentang ni, Prof Azan. Dia boleh bangunkan vaksin ke apa itu terpulang lah. Ya. Kenapa kita tidak kan? Itu panjang kita tu. Jadi saya, oleh kerana dia panjang sangat, saya tak mahu jawab di sini. Prof Azan. Terima kasih Prof Datuk. Soalan lain lagi jika ada untuk Prof Jamal? Untuk Prof Jamal dari Puravin ya. Malaysia is heavily relying on foreign labour, particularly in manufacturing sector. Since borders are closed, incoming of foreign labour is disrupted. So is Malaysia towards labour shortage? How bad the impact will be? That's all. Thank you. Ya, satu lagi soalan yang very challenging. We know that Malaysia has been really dependent on foreign workers for the major sectors like manufacturing, construction, as well as our plantation sector. And we almost rely them for so many years lah kan. Kita sedar benda ni. Dan sekarang kita lihat suasana pandemik ini memberi kesan kepada almost the entire supply chain kan. Dan ini sangat memberi kesan dalam jangka pendek lah tentunya. But in the long run, saya berfikir bahawa ada blessing dia. Ada hikmah yang sangat besar di sana. I prescribe the notion of ekonomi mandiri, ekonomi yang berdaya tahan, bukan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan GDP yang tinggi. I'm for sustainability, kelestarian, ketahanan. Dan saya melihat reliance on foreign labour yang murah, quote and quote, berbanding dengan kalau kita nak guna own domestic workers sudah tentu lebih mahal kan. Dan ekonomi yang tumbuh yang dipacu oleh penggunaan input tenaga buruh luar yang relatif murah sebenarnya tidak akan lestari. Tidak akan lestari bermaksud dia mudah fragile, dia mudah terganggu, mudah terencat apabila berlaku kejutan-kejutan ekonomi tertentu. Sebagaimana yang kita lihat, pandemik ini adalah satu kejutan yang tidak pernah kita sangka ataupun bayangkan. Jadi the long run, kita perlu merubah the way kita grow, the way kita develop our economy. We should not rely anymore on foreign labour. Tapi of course ada exception dia. Dalam konteks kita belum ada lagi ada bakat tertentu, kita masih perlu mengalu-alukan foreign talents kan. Tapi untuk pekerja yang unskilled ini saya rasa perlu kita adjust kita punya foreign labor policy especially kan, untuk kita beri keutamaan kepada domestic workers. Of course ini akan very painful to the industry kan. Cost akan lebih meningkat, akan berlaku adjustment tertentu lah yang perlu kita lalui. But di sana kita akan lihat sektor yang berdaya saing saja yang akan mampu untuk lestari dan meneruskan aktiviti mereka lah. Akan berlaku adjustment yang painful, but overall secara umumnya kesannya akan menjadikan ekonomi kita lebih berdaya tahan. Bukan sekadar foreign labor, tapi termasuk juga FDI. Selama ini kita sangat bergantung pada FDI untuk memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya era tahun 80-an, sehinggalah datangnya krisis ekonomi pada tahun 97-98. Jadi reliance on FDI juga tidak akan membawa pada ekonomi yang mandiri, tidak akan lestari dari segi pertumbuhan ekonomi. Bukanlah kita tidak boleh menerima FDI sama sekali, tidak. Saya tidak berkata begitu, but kita kena selektif. Kita kena pilih FDI yang berkualiti, FDI yang link with our domestic materials, our raw materials, supaya di sana akan berlaku interlinks yang kuat di antara teknologi dari luar, di antara capital dari luar dan our own resources. Dan ini akan menjadikan ekonomi kita lebih lestari walaupun tidak tumbuh sepantas dulu. Jadi saya sebenarnya secara peribadi, as from my economics thinking, aliran FDI yang menurun sebenarnya bukan masalah yang besar. Ialah satu adjustment process untuk kita memperhatikan, untuk kita melihat corak pertumbuhan ekonomi, corak perkembangan ataupun the way we develop our economy secara baru.
ke arah kelestarian ataupun kemandirian. So sama juga dengan foreign workers, kita kena beransur-ansur dan kena tegas. Saya fikir kerajaan kena tegas dalam aspek ini. We must have very strong policies. Kita kena enforce supaya industri akan membuat adjustment yang sewajarnya dari segi mengurangkan reliance on foreign worker, especially unskilled worker lah. Itu pandangan saya. Masih Panjang cerita ni kalau nak bahaskan konteks pertumbuhan ekonomi yang mandiri ataupun yang lestari, it's a big debate then. terima kasih Prof. Jamal. Ada satu lagi soalan, Prof Hassan. Dalam ruangan chat ni ditujukan kepada Prof Syam Rahayu berkenaan tentang ordinan khusus bagi menekan COVID yang dikatakan oleh Prof tadi lah. So soalannya, apakah antara kriteria yang perlu diambil kira dalam merangka ordinan sedemikian dan bentuk kerjasama dengan pembangkang jika perlu? Prof, kena unmute Prof. Okey. Sedikit sebanyak saya telah ulas tadi jawapan kepada persoalan ini. Cuma saya boleh tambahlah lagi sikit tentang untuk gubalan ordinan COVID, tindakan-tindakan perlulah, maknanya action plan yang perlu, macam mana secara perinciannya untuk memperincikan lagi untuk to details, to make the details from daripada peruntukan ordinance darurat kuasa-kuasa perlu yang telah diwartakan pada 14 hari bulan. Saya fikir saya nyatakan tadi antara cadangan-cadangan saya berkaitan dengan perincian-perincian hal-hal berkaitan COVID ini. Contoh bagaimana menggunakan hospital swasta, bagaimana menggunakan sumber manusia daripada hospital swasta dan kepakaran-kepakaran daripada hospital swasta, bagaimana untuk kalau kita memerlukan lockdown, total lockdown untuk penularan COVID yang tidak terkawal dan sebagainya. Itulah antara perincian-perincian yang saya fikirkan kalaulah difikirkan perlu oleh kerajaan. Itu proposal kita Yang bagaimana untuk bekerjasama dengan pembangkang, saya fikir tadi juga saya menyatakan bahawa dalam jawatan kuasa berkaitan dengan membuat undang-undang berkaitan COVID ini, we should be party politik colorblind. Kalau kita masih lagi menggunakan terma-terma pembangkang, terma kerajaan dan sebagainya, ia tidak akan ke mana-mana, dia akan sentiasa membawa warna-warna parti politik itu ke dalam perbincangan. Jadi saya fikir hasrat kita ialah sebenarnya untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan ekonomi negara, kesejahteraan sosial negara dan kemakmuran ekonomi negara. Jadi saya juga menyarankan supaya terdapat wakil-wakil lain, bukan kita hanya sebagai pembangkang dan kerajaan ataupun parti-parti kerajaan ataupun jemaah menteri itu sendiri perlu ada wakil dalam jawatan kuasa yang ditubuhkan pada peringkat pelaksanaan atau jawatan kuasa teknikal sekiranya perlu ditubuhkan. Saya juga mencadangkan supaya professionals juga dilantik dan ini adalah jelas. Dan kemudiannya saya juga mencadangkan supaya ada wakil daripada Dewan Negara yang kita ambil daripada mereka yang berhormat senator yang mempunyai pengalaman khusus dan jawatan-jawatan utama seperti Brigadier General Panglima PAT, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, itu sideline, itu juga diperlukan. Jadi yang lain juga saya mencadangkan supaya adanya wakil Majlis Raja-Raja sebab ini keadaan darurat. Wakil Majlis Raja-Raja di dalam jawatan kuasa tersebut untuk menetralkan sebarang keputusan nanti supaya ia tidak centralized kepada mana-mana parti politik. Kita juga boleh mengurangkan tomahan terhadap kerajaan sekiranya ada. Kita juga boleh menghalang daripada ataupun memberikan pandangan dari segi quote unquote semak dan imbang, dan itulah bukan saja hanya kita jangan pandang pada pandangan saya kita jangan pandang pimpinan politik saja yang boleh membuat keputusan sebab ini kadang-kadang keputusan yang kita buat dalam jawatan kuasa ini adalah keputusan yang memerlukan kepakaran. Bukan saya tak kata orang politik tidak pakar, tapi mereka pakar dalam politik. Jadi saya fikir kepakaran teknokrat itu orang-orang yang berpengalaman dalam pendidikan, berpengalaman dalam
Ini pendidikan kita tak sebut langsung tadi ya dalam perbincangan kita kan. Orang yang pandai dalam lebih teknokrat dalam seperti yang Prof Datuk sebut tadi ya. Tentang apa pengalaman-pengalaman orang yang berpengalaman. Jadi saya fikir beberapa jawatan kuasa lagi perlu ditubuhkan untuk kita selenggarakan dengan lebih baik sebab kerajaan tidak punya banyak masa. Kerajaan cuma ada 6 bulan, 7 bulan sebab tarikh matinya ialah pada 1 Ogos. Tarikh berakhirnya darurat yang diisytiharkan ini ialah pada 1 Ogos. Tapi dari segi perundangan, boleh lagi kita isytiharkan darurat, tak ada masalah. Ya, atau kan untuk kita sambung ataupun untuk kita buat satu darurat lain. Tapi ini memerlukan satu kekuatan dari segi kedudukan institusi beraja itu sendiri perlu atau tidak dan sebagainya. Saya fikir saya dah jawab soalan itu ya. Cik Zarul, terima kasih. Terima kasih. Cik Zarul, jika ada soalan untuk Prof Datuk. Tak ada dah Prof. Tak ada. Kalau tak ada soalan daripada saya Prof Datuk, soalan terakhir. Apa pendapat Datuk tentang situasi kesihatan di negara kita? Kes daripada COVID ini, kesan daripada COVID ini, apa pendapat Datuk bila kita bandingkan dengan negara-negara jiran? Bolehkah kita kata kita lebih baik atau ada sesuatu yang kita boleh belajar daripada negara-negara jiran? Ya, negara jiran ni, kita kena lihat bagaimana Vietnam, Thailand mengendalikan COVID ni. Nah, nombor 2, itu jiran yang terdekat terdekat. Singapura, kita tengok Singapura macam mana. New Zealand tu jauh sangat lah. Bagi saya New Zealand tu jauh sangat. Itu cemerlang sangat. Apa yang Thailand dan Vietnam buat, Datuk, yang kita boleh belajar? Dia ada disiplin dia. Dia ada disiplin dia. Di Vietnam tu disiplin dia lebih hebat mungkin kalau bandingkan dengan orang kita. Jadi kita kena tingkatkan disiplin kita. Maksud Datuk SOP? SOP satu, kemudian orang awam melihat pemimpin-pemimpin masyarakat. Berkali-kali, bukan saya cakap, orang cakap, semua cakap tentang double standard. Ya. Kalau saya keluar lepas pukul 9 malam, kenalah RM1,000. Bagi saya tak apalah, padan muka saya kan. Tapi setengah orang keluar lebih pukul 9 malam, tak mengapa. Dunia sekarang, dunia yang transparent kan. Orang-orang kena maklum dia berjalan, tak pakai pelitup muka dengan anak ke dengan siapa, steady dia jalan dalam shopping mall. Tak mengapa. Jadi double standard ni yang buat rakyat marah. Double standard ni lah yang orang buat rakyat rasa aku ni dalam negara apa ni. Jadi itu datang sinis. Saya tak suka sinis di sini, Prof Hassan. Pasal sinis ni bagi saya bermakna orang yang cynical, dia rasa dia lebih hebat dari orang lain. Tak boleh. Kita kena tawaduk. Tapi kita kena tegas. Ya, baik. Noktah kedua, kesihatan tadi. Noktah kedua saya tekankan, kita masih boleh perbaiki cara kita mengenal pasti kawasan-kawasan panas COVID ini. Belum cukup lagi. Belum cukup. Kita kena lebih robust, kena lebih masif. Dan ujian kita dia ada 2 jenis ujian yang besar lah. Yang kita kat Malaysia ni, kita guna PCR test, ujian PCR, polymerase chain reaction. Ini lambat. Kita kat Malaysia sampai 2 hari, 3 hari baru dapat. Paling cepat mungkin besoknya. Saya sendiri, satu keluarga ambil, 1 hari tunggu. Nasib baik 1 hari, bukan dia kata 3 hari dia kata apa? 3 hari. Padahal ada rapid test kit, RTK, dia sikit kurang tepat banding dengan PCR tadi. Tapi dalam 1 jam kita boleh dapat. Jadi, apa yang saya tekankan di sini adalah kita belum sampai suasana
optimum cara kerja kita, belum optimum lagi. Saya setuju kita ada PKP ni, saya setuju. Ya, saya bila bincang dengan kawan-kawan, saya setuju. Kita pernah buat kesilapan beberapa bulan yang lepas. Yang lepas tu tak guna cakap lah kan, dah lepas kan. Tapi kita belajar dari yang lepas. PKP ni saya setuju. Kenapa rakyat kita ni disiplin ni kurang kalau dibandingkan dengan rakyat Taiwan, rakyat Korea Selatan, rakyat Jepun yang begitu disiplin pun kes baru dia naik. Jadi umumnya keadaan kesihatan di negara kita ni walaupun tidak tenat, tetapi kita kena buat sesuatu yang lain daripada 2-3 bulan lepas. Mesti lain. Kan selalu kita dengar kan, orang kata ni daripada seorang saintis terkenal, saya tak mahu sebut nama dia lah. Lebih kurang begini maksudnya, kalau kita berulang-ulang buat kerja yang sama dan mengharapkan natijah ataupun hasil yang sama, yang lain, kita berulang-ulang buat kerja sama tapi kita mengharapkan natijah yang lain, itu adalah satu jenis tak siuman lah. It's a form of madness. Jadi biar pakar psikiatri cakap tentang tak siuman dia, saya ada authority lah. Ada lesen juga. Ya. Tentang ini, tentang kesihatan mental ni sangat penting. Kita tidak boleh memandang rendah mereka yang berpenyakit jiwa. Ya. Dengan COVID ini, orang yang terdedah jiwa dia kepada tekanan-tekanan, dia akan lebih terdedah. Jangan pandang rendah. Saya menekankan sini Prof Hassan ya, bahawa istilah yang saya guna dalam hidup saya sejak saya dalam psikiatri sejak tahun 84 dulu, 83-84, saya tidak gunakan istilah gila untuk pesakit saya. Tak pernah. Saya ajak anak isteri saya 83-84, anak-anak kecil-kecil lagi. Sekarang semua anak dah ada anak dah. Ya? Dia kata jangan kata orang tu orang gila. Orang itu berpenyakit jiwa. Yang gila tu Prof. di tempat lain. Dia ada gila judi, gila betina, gila jantan, gila bola, gila politik. Itu gila tak apa. Tapi pesakit saya jangan kata dia gila. Kenapa? Tidak ada manusia dalam dunia ni yang mahu berpenyakit jiwa dalam keadaan COVID ni. Tanpa COVID pun tidak ada manusia yang mahu berpenyakit jiwa. Jadi umumnya kesihatan di Malaysia sebenarnya kita ada satu sistem Kementerian Kesihatan yang baik. Pra-COVID yang baik. Ya, yang baik. Saya ingat lagi bila parlimen dibuka bulan Julai yang lepas. Parlimen pertama kali dibuka bulan Julai yang lepas, seorang ahli parlimen bercakap. Ini cakap ni sensitif lah. Sekarang COVID dah tak ada dah. Kerajaan sekarang bagus. COVID tak ada. He spoke too soon, Prof. Hassan. The parliamentarian spoke too soon. Sebab itu kita kerja ni kita berganding bahu. Kita tak menuduh Kementerian Kesihatan gini, kerajaan ini, kita sama-sama rakyat Malaysia. Bila COVID serang, politician kena, orang susah kena, menteri kena, apa agama, COVID tak kenal. COVID lah sebuta-buta kuman dalam dunia sekarang. Ya, dia bukan color blind, dia race blind, religion blind, dia blind semua, dia belasah semua. Jadi ini kerjasama kita dan webinar seperti ini kita bekerjasama. Ya, dan saya nak sangatlah kerajaan ini ambil seperti yang Prof Syam sebut tadi, teknokrat, tolak tepi politik dan buktikan bahawa kita boleh bekerjasama insya-Allah. Terima kasih Prof. Prof Hassan. Ya. Kalau mungkin boleh respon 1 minit daripada Prof Syam, ada satu soalan di sini. Boleh ke? Boleh. Boleh ya. Prof, mohon pencerahan daripada Prof, bagaimana tindakan menggantung parlimen dapat mencegah pandemik COVID-19 dengan lebih berkesan? Prof Syam. Mungkin respon ringkas. Unmute Prof. Unmute Prof. Berapa minit saya ada ni? Zarul. Dua soalan. 1 minit. Dua soalan. Okey. Proklamasi darurat boleh menggantung parlimen. Saya pun tidak dapat penjelasan kenapa parlimen digantung. Tapi yang saya nampak ialah
apabila parlimen digantung atau tidak ada persidangan parlimen, itu maksudnya tidak ada perbahasan yang panjang lebar sebelum suatu undang-undang itu dibuat. Sebab dalam keadaan politik yang tidak stabil ini, saya nampak perbahasan dalam parlimen itu akan mengheret satu keadaan di mana mungkin tindakan kerajaan itu tidak boleh dipersetujui oleh parlimen, dan ini akan menyukarkan tindakan kerajaan. Walaupun kerajaan pada pandangan mereka adalah perlu untuk berbuat satu perkara pada pandangan mereka, dan sekiranya dibahaskan dan ia mungkin melengahkan tindakan kerajaan yang mahu dibuat, terutamanya dalam bikinan untuk penggubalan undang-undang, ya. Yang keduanya, soalan berkaitan dengan sebentar tadi, Prof Adam cadangkan agar jawatankuasa diaktifkan semula. Apakah peruntukan, kita tidak perlukan peruntukan khusus untuk mengaktifkan jawatankuasa di bawah parlimen itu. Maknanya parlimen itu boleh mengendalikan urusannya secara pentadbiran sahaja, tidak perlukan khusus, dan tidak perlukan peruntukan atau dalam standard dalam peraturan mesyuarat dewan ataupun dalam perlembagaan dan sebagainya. Sebab jawatankuasa itu ditubuhkan secara pentadbiran, maka ia adalah di bawah setiausaha dewan dan ia boleh digerakkan. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih Prof. Tuan-tuan, puan-puan, ahli panel. Jadi kita telah sampai masa penghujung. Sekarang telah jam 12.05. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel, Prof Jamal, Prof Syam, Prof Dato' Hatta, juga pada pihak Universiti, Encik Zahrul, dan juga pihak akademik profesor yang menganjurkan program ini. Jadi sekali lagi kita berharap agar isu-isu yang berlaku sekarang ini dapat diatasi dengan baik. Jadi saya serahkan semula majlis kepada Encik Zahrul untuk acara seterusnya jika ada.